Lamanya 30 tahun, dah macam loan rumah dah. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita kali ni. Harap-harap semuanya sihat belaka lah. Dalam previous video, saya ada cakap mengenai cara untuk kita bermain dengan ASB untuk mendapatkan higher return ataupun pulangan yang lebih tinggi. So, nak tahu apa cara dia? Cara dia adalah ASB Financing. ASB Financing adalah satu fasiliti pinjaman pelaburan ASB khusus untuk kaum Bumiputera Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas sahaja. Fasiliti ini disediakan oleh ejen bank ASNB terpilih dari serendah RM10,000 ke RM200,000. Okey, itu serba sedikit lah introduction mengenai ASB Financing ataupun kita panggil ASBF. Mesti ada yang tanya, ASBF ni loan ke? Kenapa tak panggil ASB loan je? Okay, jawapan dia, ASB Financing ni berkonsepkan Islamik dan patuh syariah. So, bila Islamik, kita tak panggil dia loan, kita panggil dia financing ataupun dalam bahasa Melayu dia, pembiayaan. Okay, ASBF ni unik sebenarnya sebab dia tak macam instrumen pelaburan yang lain. Tak perlu modal yang besar, beribu-ribu untuk letakkan lamsam untuk mula melabur. Kita cuma pilih nilai pelaburan yang kita nak dan bayar installment setiap bulan kepada bank. Dalam erti kata lain, simpanan secara paksa ataupun forced saving investment. ASBF ni pun dia ada peranan dia tersendiri lah. First sebagai investment, pelaburan. Kedua sebagai saving, simpanan. Yang ketiga sebagai protection, perlindungan. Alright, dalam video saya sebelum ni saya ada tunjuk cara pengiraan dividen untuk simpanan ASB. So kalau mana yang belum tengok boleh klik dekat atas ni. Untuk video kali ni juga saya akan tunjuk lagi sekali pengiraan dividen untuk simpanan ASB dan saya akan juga tunjuk cara pengiraan dividen untuk ASBF sebagai comparison lah. Kita nak bandingkan antara dua tu. Jom kita tengok. Sebagai contoh, pada awal tahun 2019 Ali telah membuka akaun ASB bertujuan untuk membuat simpanan setiap bulan. Pada Januari, Ali menyimpan sebanyak RM507. Pada Februari, Ali menambah RM507 menjadikan baki akaun ASB sebanyak RM1,014. Pada Mac, Ali menambah lagi RM507 menjadikan baki akaun ASB sebanyak RM1,521. Ali meneruskan menyimpan secara konsisten sebanyak RM507 sehingga hujung tahun menjadikan baki akaun ASB pada Disember sebanyak RM6,084. Pada hujung tahun, ASNB akan umumkan pengagihan dividen untuk tahun tersebut. Untuk 2019, dividen yang diumumkan adalah 5.5%. Jadi, untuk kira pulangan Ali, kita gunakan formula purata baki akaun bulanan darab dengan dividen yang diumumkan. Untuk kira purata baki akaun bulanan, kita perlu jumlahkan baki bulanan akaun ASB Ali. Jumlahnya RM39,546. Bahagi dengan 12 untuk purata, kita akan dapat RM3,295.50. Gunakan formula tadi, purata baki bulanan darabkan dengan dividen dan kita akan dapat RM181.25. Itu adalah pulangan dan keuntungan Ali menyimpan di dalam ASB. Okey, itu contoh pengiraan dividen untuk simpanan ASB biasalah. Tapi macam mana pula kalau Ali nak mula melabur dengan ASB Financing tapi dengan jumlah bulanan yang sama, RM507? Ali perlu ke bank untuk apply sijil ASBF RM100,000 untuk tempoh pembiayaan 30 tahun dengan angsuran bulanan RM507. Bila permohonan Ali lulus, bank akan beli 100,000 unit amanah saham dari ASNB dalam bentuk sijil dan letak ke dalam akaun ASB Ali. Jadi, Ali perlu bayar bulanan sebanyak RM507 kepada bank sebagai installment. Selepas Ali apply ASBF 100,000 untuk tempoh 30 tahun sebanyak RM507 sebulan pada kadar 4.5%, baki akaun ASB Ali pada Januari akan menjadi sebanyak RM100,000. Begitu juga untuk Februari, Mac dan bulan-bulan seterusnya. Jadi, berapa pulangan Ali akan dapat? Dengan menggunakan nilai dividen dan formula yang sama, kita perlu kira jumlah baki bulanan akaun ASB Ali. Bahagikan dengan 12 untuk dapatkan purata. Purata tersebut kita darabkan dengan dividen dan Ali akan dapat pulangan RM5,500. Okey, itu penjelasan mengenai pengiraan dividen ASBF. Tapi mesti ada yang pelik kan? Kalau Ali bayar RM507 sebulan, setahun dah RM6,084. Tapi dividen dia RM5,500 je. Macam rugi kan? Tak rugi pun. Sebab untuk ASBF, selain daripada pulangan dividen, kita juga ada pulangan prinsipal. Sebagai contoh, Ali punya prinsipal RM100,000 lah. Macam mana kita nak kira pulangan prinsipal tu? Tengok ni.
Untuk kira pulangan prinsipal, kita kena guna apps Easy Calculator. Ini untuk iOS lah. Kalau untuk Android, boleh guna apps Loan Calculator. Buka je apps tu, kita tekan Loan Calculator, dia akan jadi macam ni. Dekat loan amount, kita letakkan 100,000. Ini juga adalah nilai prinsipal. Untuk interest rate, kita letak 4.5. Untuk loan term, kita letakkan 360 bulan bersamaan dengan 30 tahun. Lepas itu, kita tekan calculate, dia jadi macam ni. Kita tekan amortization, dia akan keluar jadual. Di sebelah kiri, nombor itu adalah bulan pertama sehingga bulan ke-360. Balance dekat sebelah kiri ni adalah baki pembiayaan ASBF. Jadi kita boleh tengok pada bulan ke-12 baki pembiayaan ASBF Ali adalah RM98,386. Jadi berapakah pulangan prinsipal Ali? Kita kira 100,000 tolakkan dengan 98,386 dapat 1,614. Ini adalah pulangan prinsipal Ali. Kita tambahkan dengan dividen, kita dapat 7,114. Macam untung kan sebenarnya. Ramai yang anggap ASBF ni pulangan dia daripada dividen semata-mata, sebab diorang tak tahu yang ada pulangan prinsipal tu. Sebab tu lagi lama kita buat ASB financing ni, lagi tinggi kita punya return, sebab kita ada prinsipal return. Prinsipal ni yang mainkan peranan penting. Ada yang kata lamanya 30 tahun dah macam loan rumah dah. Sebenarnya untuk ASBF ni kita tak terikat sangat lah sampai 30 tahun tu. Tak macam loan rumah. Katakan dalam masa 5 ataupun 10 tahun emergency nak guna duit, boleh je nak cancel ataupun surrender sijil ASBF tu dan akan dapatlah dividen yang terkumpul dan nilai surrender kita. Itu tak ada apa masalah, insyaAllah tak ada apa-apa penalti. Tapi masa penalti tu cek dulu dengan konsultan anda, sebab lain bank lain dia punya terms and condition lah. Okey, tadi saya dah cakap pasal peranan ASBF sebagai perlindungan kan. Itu sebab adanya takaful. Apa itu takaful? Takaful tu sendiri maksudnya perlindungan ataupun protection. Okey, takaful untuk ASBF ni function dia basically income protection untuk kita lah. Seandainya ada apa-apa terjadi dekat kita, macam kita meninggal dunia, kemalangan ataupun sakit, sampaikan kita hilang upaya kekal, tidak boleh bekerja untuk cari sumber pendapatan. Kalau mana-mana situasi itu terjadi, anda ataupun waris anda boleh datang dekat bank, tunjuk bahan bukti daripada hospital ataupun doktor, dan bank akan nilai dan langsaikan segala baki pembiayaan, dan bank akan bagi nilai sijil yang kita apply tu dekat kita sebagai kos sara hidup. So bila ada takaful ni, kan ada penambahan lah dekat kita punya installment ASBF tu. Tapi jangan risau, penambahan tu tak dah banyak sangat. It depends on kita punya nilai sijil dengan kita punya umur. So lagi tinggi umur kita, lagi tinggilah kita punya penambahan. Okey, kesimpulannya ASB financing ni adalah satu cabang pelaburan ASB yang sangat-sangat baik, sebab dia berkonsepkan forced saving investment, simpanan secara paksa yang sangat-sangat direct dan menguntungkan. Macam saya cakap tadi jugalah, dia ada peranan yang tersendiri sebagai pelaburan, simpanan dan perlindungan. Lagipun kalau buat ASB financing ni, better buat auto debit lah, supaya kita punya installment tu nampak cantik dan memudahkan urusan-urusan kita yang akan datang, macam nak beli kereta ataupun rumah, sebab kita dah ada credit record yang cantik. Tapi yang paling penting untuk buat ASB financing ni, masa kita nak decide nilai berapa sijil yang kita nak apply, buat kira-kira dulu dan apply ikut kemampuan kita sendiri, supaya tak menjadi satu beban dekat kita pada masa yang akan datang. Okey, itu saja untuk video kali ini. Next video kita akan cakap lebih detail mengenai cara terbaik ASB financing. So kita jumpa next video, okey? Jangan lupa stay fit, stay safe and stay at home. Assalamualaikum.